Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mentakdirkan kita buat kesekian kalinya kita dapat bersama pada hari ini, insya-Allah pada 9 Zulhijjah 1444 Hijri, bersamaan dengan 28 Jun 2023, yang mana pada hari ini adalah hari ikut kalendarnya ataupun ikut takwim negara kita ataupun ikut cerapan di negara kita. Pada hari ini kita 9 Zulhijjah, maka hari ini dikira sebagai hari wukuf. Maka sunat untuk kita pada hari ini insya-Allah untuk kita berpuasa. Dan sebenarnya sunat berpuasa ni bukan hanya bermula pada hari ini, makna kalau daripada semalam berpuasa pun amat dituntut dan digalakkan. Cuma kalau kita tak ada dalam banyak-banyak hari itu, ambillah peluang untuk kita yang tidak mengerjakan haji ni, yang berada di negara kita ni, untuk kita berpuasa pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah besok menjelang asar, menjelang maghrib pada hari ini, kita dah memasuki 10 Zulhijjah. Maka sudah dikira 10 Zulhijjah, maknanya sudah memasuki endah hari raya. Dan tuan-tuan dan puan, rakan sahabat, bila kita nak kita nak menyambut hari raya, atau dengan kata lain kita bermula pada hari ini, iaitu hari wukuf di Arafah, ada beberapa perkara yang mungkin kalau kita lakukan, kita akan dikira melakukan perkara-perkara yang sunat, berbanding daripada kita melakukan secara kebiasaan. Jadi pada hari ini antara sunat ya kita yang pertama adalah kita dah boleh mula untuk bertakbir hari raya. Kenapa hari Arafah ini dah dikira sebagai hari yang boleh kita mulakan takbir hari raya. Dan insya-Allah pada malam hari nanti kita sama-sama bertakbir di mungkin di surau-surau, di masjid-masjid, atau juga masing-masing di rumah. Kenapa? Sunat untuk kita bertakbir sudah pun bermula, dan kita boleh berterusan takbir sehingga hari raya keempat, ataupun yang kita sebut dia sebagai hari tasyrik. Hari tasyrik iaitu pada 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah, dicampur dengan hari raya 10 Zulhijjah, maka ada 4 hari, dan tambah lagi dengan hari ini hari Arafah, hari wukuf di Arafah, ada 5 hari yang kita sunat untuk bertakbir. Jadi untuk pagi esok ni sunat juga untuk kita bangun pagi tadi, kita selain daripada kita baca doa rutin kita sunat untuk mandi sunat air raya. Jadi kebiasaan kita tiap-tiap tahun pun kita nak pergi semaya atau nak bangun untuk lakukan solat subuh ni, memang kita mandi semua. Cuma kita nak pada pagi ni insya-Allah kita bangun pada tidur ni, kita nak pergi mandi, niatlah kita ni mandi sunat hari raya, sunat hari raya Aidil Adha. InsyaAllah kita akan dapat pahala selain daripada pahala rutin kita bersuci tadi, pahala kita mandi kerana kita nak segar tubuh untuk kita melaksanakan ibadat solat wajib kita, itu solat subuh. Kita dapat juga pahala mandi sunat. Dan selain daripada itu juga sunat pada hari raya esok insya-Allah untuk kita pergi awal ke masjid, pergi awal ke tempat sembahyang lah. Tak kira tamak aja buat di dewel ke di padai ke mana ke, sunat kita pergi awal daripada kebiasaan. Katakanlah daripada sembahyang salat Aidilfitri ni kita pergi lewat sikit, tapi untuk sembahyang raya Aidil Adha ni sunat pergi lebih awal. Kenapa? Kita sunatnya untuk tidak makan di rumah. Raya Aidil Adha ni sunat untuk tidak makan di rumah. Makna sekadar kita minum ngelak daripada kita dahaga ke apa, lepas tu kita terus pagi tu kita bangun tidur, kita sembahyang subuh, kita minumlah sikit apa-apa yang perlu, nak minum air kosong ke, teh cawer ke apa, tapi jangan kita makan. Kita terus pergi ke masjid untuk kita laksanakan solat Aidilfitri, dan kemudiannya kita terus ke melaksanakan ibadat korban, barulah kita makan. Dari bagi yang mampu lah, bagi orang yang ada masalah tu dia tak perlulah buat ibadat ni, hanya ibadat sunat. Tapi kalau kita buat ibadat sunat sampai orang panggil menjejaskan kesihatan, dia kena dahulukan kesihatan dulu. Dan sunat juga kita berkorban lah. Bermula esok ni kita dah mula sunat untuk korban. Kita dapat hari korban. Tak boleh buat hari raya pertama esok, buat hari raya kedua. Tak ada hari raya kedua, hari raya ketiga. Tak ada hari raya ketiga, buat hari raya keempat. Tak ada hari raya keempat, tak boleh lah. Hari keempat tu sehingga waktu asar, mana kita boleh lagi melaksanakan ibadat korban. Tak usah kita nak berebut raya pertama belaka, jangan berebut raya kedua, jangan berebut raya ketiga. Bicaralah anak beranak kita supaya ibadat korban pada tahun ni yang mana nak buat kita dapat langsungkan dengan baik. Dan selain daripada itu juga seperti saya sebut tadi lah, dari raya
Aidil Adha ni sunat kita makan selepas semaya. Selepas semaya raya sunat makan. Bukan sebelum. Kalau solat Aidil Fitri ni, sunat dulu kita jamah makanan di rumah sebelum kita ke masjid ataupun sebelum kita solat hari raya Aidil Fitri. Dan antara perkara sunat juga yang boleh kita buat adalah bersedekah. Tadi bila kita sebut bersedekah ni, kadang-kadang kita ni dia nampak juta-juta, dia nampak ribu-ribu, nampak rata-rata ribu. Sebab itulah kadang-kadang kita tak jadi kau nak buat. Jadi bersedekah ni ikut apa yang kita mampu. Dan lagi comelnya buat hak kita, orang panggil sekadar hak kita ada. Tak kira lah sama ada orang panggil kita ada seria. Sekadar seria saja kita ada. Jadi daripada jumlah seria kita ada, tak kira lah sikit pun tak nak kita bagi pada orang lain. Dan setidaknya kita sedekahkanlah senyuman kita. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut watabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Maknanya kita senyum pada saudara kita juga merupakan sedekah. Tapi janganlah pula puak-puak pakat bawa orang belaka. Orang ada misalnya di kampung kita ni ada 2000 orang pakat. Orang tanya tak sedekah ke kita ni? Kita sedekah pakat sedekah senyum belaka. Tak okeylah ramai-ramai seorang abuk tak ada pitih. Kerana kalau kita ada pitih pun sebenarnya bila kita bagi, kita akan bertambah lagi rezeki kita. Kita jangan kita rasa tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sendiri menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mu bersyukur, aku akan tambahkan lagi nikmat aku kepadamu, dan kalau kamu ingkar ataupun kamu kufur, mungkin ingat Allah kata azabku inilah amat pedih. Dan melalui sedekah ni tadi kita kena ingat, apabila sahaja bertukar tangan kita beri kat orang, sebenarnya tak siapa dalam maksud kita kata untuk akhirat esok-esok, bukan pergi kat orang tu pun. Sebenarnya maksud kita masuk dalam akaun kita dan kita boleh guna di akhirat esok-esok. Lalu ni kita tukar token. Sebagaimana kita pergi kedai dobi, dak kedai dobi kita ada duit iya kita. Kita mungkin ada duit bat kita, tapi tak laku pergi kedai dobi nak guna tak boleh. Bukan tak boleh langsung, kena tukar dulu. Tukar kepada koin dia, maka bolehlah kita guna untuk dobi baru. Di akhirat esok-esok kena tukar lalu tak dunia. Tukar dari bentuk amalan kita, tukar dari bentuk akaun kita di akhirat. Bila kita beri kat orang, automatik dari akaun kita ni dikira top up. Jadi tak sahlah kita duk kita kata nak tunggu kaya, nak tunggu senang dan sebagainya baru kita nak bersedekah. Dan sunat juga hari raya esok ni untuk kita orang panggil apa dah? Untuk pakai comel-comel, lawa-lawa. Kalau boleh kita pakai pakaian baru yang sunat lah. Bagi yang mampu pakai pakaian baru, berwangi-wangian sikit. Tapi janganlah mempakai, boleh kata pakai wangi-wangi kat habis botol mencuah, pakai tepek sembuh habis atas belakang kiri kanan dak habis. Tak pergi ke masjid orang dia tak selesa orang lari. Bakal lari kena busuk pening, tak tahu mana sah nak bau dak. Tu tak kena banyaklah. Dan sunat juganya bila kita sebut pasal raya ni, bagi mereka yang mengerjakan ibadat korban, sunat untuk tidak tak potong kuku lah. Sunat potong kuku, potong rambut, potong bulu dan sebagainya, sehingga dia melaksanakan ibadat korban. Itu bagi orang yang melaksanakan ibadat korban tanpa dia niat berkorban lah. Jadi hak mana tak niat korban ataupun tidak, memang dia tak tahu ni tak ambil gear tak gapo, sunat juga dia potong kuku lah, bersih diri. Bersih diri ni sebahagian daripada perkara sunat. Potong kuku pendek-pendek, wilawa, pakai baung, pakai comel-comel, pakai baru, insya-Allah tu pergi sambut hari raya. Dan sunat juga pada hari raya ni kita panggil apa saja aktiviti ceria di hari raya. Sebab hari raya ni bukan hari bersedih. Orang kita, orang Melayu ni, terutama sekali yang berada di Nusantara, di negara kita ni, banyaknya bila masuk hari raya, malam hari raya pakat sedih, pagi raya pakat sedih. Kerana apa? Kerana yang pertamanya menjadi sinonim kepada orang kita Melayu ni, hari raya tu lah mengingat komitmen, hari raya tu lah mengingat kepokmu, hari raya tu lah mengingat kau tanah kubur dan sebagainya, hari raya tu lah mengingat kau tu, mengingat kau. Makna setahun 365 hari mendapat apa dia. Dekat Allah SWT sebut, setiap hari kita ada ruang, kita ada peluang, buat selalu. Kerana apa? Takut-takut sebagaimana disebut oleh Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah ayat selalu sebelum kita nyesal. Apa yang disebut oleh Allah SWT, Allah kata belanjalah, berbelanjalah, infaklah apa yang kami berikan kepada kamu sebelum kamu didatangi dengan kematian. Kenapa? Allah SWT kata orang yang telah didatangi dengan kematian ni, dia akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta laula aqattani ila ajalin qarib. Kalau boleh lewat sikit ni, malaikat mari nak ambil nyawa dak. Minta dengan malaikat, minta dengan Allah SWT, boleh lewat dak sikit. Sikit dah apa ni, piti ada tak ada belanja, nak lewat sikit boleh tak? Tak ada ambil gear tahun ni. Kalau boleh bedal masuk raya korban. Kenapa masa tu baru nak cari lembu korban, nak cari binatang korban dan sebagainya. Lah ni kesempatan yang ada, guna selalu. Bila telitah nak buat, kalau kita ni mampu. Dan sunat juga untuk raya ni,
Antaranya kita berjaga malam. Jaga malam, jaga kan? Jaga kita berzikir, bertasbih. Dan comel juga. Saya pernah dulu berada di satu tempat ni, dia ada amalan dari rumah ke rumah. Memang dia pergi rombongan anak muda selama kita, tak silap saya dulu motor lebih ke 20-30 buah motor ni, kita pergi jajak rumah ke rumah, kita ke bertakbir rumah ke rumah. Comel kita buat. Tapi kena ingatlah, kita buat dengan penuh adab, jangan sampai kita menimbulkan fitnah. Kalau kita gaya-gaya riuh atas jalan menyebabkan ada yang nak rehat terganggu, ada yang masyarakat non-muslim yang panggil dia tak terlibat pun dengan ritual kita ni, tapi kita nak ganggu dia, tak boleh lah. Maknanya kita buat sekadar ambil pahala sunat, tapi jangan kita menimbulkan polemik tidak comel dan berikan imej yang tidak baik kepada agama. Jadi sunat kita jaga malam ni, kita bertakbir, kita nak bertasbih, atau juga kalau boleh kita pakat-pakat buat qiyamul lail untuk malam tu. Dan selain daripada tu juga untuk raya ni, antara benda yang boleh kita buat adalah di pagi raya. Di pagi raya ni sunat juga untuk kita bermaaf-maafan sesama kita. Maaf ni bukan hari raya saja, tapi kita nak hari raya ni dah bertelai kita jumpa belaka. Kadang-kadang ketidak hari raya ni orang tak kelik. Bila kelik ni kita jaga-jaga jumpa, sebab kita kena ingat sekarang je kita dengan saing kita, dengan keluarga kita, abang kita, adik kita ni muka duduk jauh. Jumpa jaga-jaga. Bayangkanlah hari ni adalah hari yang terakhir kita jumpa. Raya ni raya yang terakhir. Tak, kita tak niat tak apalah, muka tak ada nak minta maaf raya ni, tak ada kita nak salah, tak ada kita nak pergi mari pergi ziarah raya ni, kita berkata tak depan. Tiba-tiba tak ada depan ni, kalau tidak kita mati, dia mati. Maka masa itulah kita mula rasa nyesal. Bila kita rasa nyesal, kita sudah terlewat. Dan perkara abang nak ingatkan tadi dalam live yang pertama tadi, abang sebut dah, kita nak peringat kepada anak-anak muda kita ni. Sebab jadi bahasa nak suka juga nak kali mari raya, mesti ada bagaimana ada jadi suka kata lebar malang ni lagu mana gi nak buat baik, nak niat ni ada dah pasal niat gi siapa-siapa tak kesampaian. Sebab apa? Sebab dia ni kadang-kadang terlupa lagu mana, terlupa bila hari raya ni kena gi awal. Kenapa? Awal sapa tu di tempat kita nak semaya raya, biasa dia akan mula dengan takbir. Lepas tu sebaik saja sudah takbir apa, dia akan mulakan semaya. Bila semaya akan diakhiri dengan 2 khutbah. Kadang-kadang kita ni ialah duk main tunggu duduk panati bila bunyi orang baca khutbah, mula kita ambil sejadah, start motor lawak-lawak pergi masjid. Takut gapo dah habis orang khutbah tu nak habis dah. Takut dia orang semaya. Padahal bunyi saja orang baca khutbah bermakna semaya raya selesai dah. Baca khutbah terakhir dah. Tinggal nak panggil habis saja khutbah boleh kelik dah. Tu dah. Dan nak pesan juga pada rakan sahabat kita, mungkin ada yang memimpin solat sunat hari raya esok-esok, minta tolonglah sekmu habis saja solat khutbah tu, kalau pun nak baca doa, baca ringkas sahaja. Kenapa? Sunat untuk bersegera kita ke tempat sembelihan untuk kita memulakan panggil ibadat korban. Jangan mengheret-heret pula. Dah lah sebelum tu menzikir dah. Ni dah habis pada semaya, habis khutbah ni duk agak-agak pula zikir. Sunat dah. Kenapa? Di kalangan rakan sahabat kita ni mungkin ada yang nak ambil pahala sunat, tak makan apa lagi dah. Jadi tu email ni kena faham lah, tak kotik kena faham, jangan dia agak-agak masuk. Dan dalam untuk khutbah untuk semaya raya esok ni, kita bacalah antaranya surah-surah yang memang sunat untuk kita baca dalam semaya raya. Mu tak usah heratlah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baca ayat panjang-panjang, habis surah membaca, tak guna banyak lah. Skill kita ada, hafalan kita ada, kita simpan untuk kita guna, ada tikar kita boleh guna. Tapi untuk semaya raya dia ada surah-surah dia dah yang ditentukan, yang telah sunat untuk kita baca. Tapi saya nak sebut tadi lah, kalau kata surah-surah sunat ni kita mungkin kita tak ingat tak apa, ada sebahagian daripada sahabat kita tak ada nak pergi surah, tak ada nak masjid, tempat ada tu email, dia boleh buat di pejabat. Ada 2-3 orang boleh dah semaya raya. Maknanya ada tu email, ada khotik, ada makmum boleh secara 2 cukup dah. 3 orang pun boleh dah nak semaya kan, tak perlu ramai. Sebab semaya raya ni dia tak ada jumlah dia tetap ke 40 orang ke berapa, tak ada. Asalkan ada makmum, ada tu email, cukup lah. Boleh semaya raya, buat dah. Bacalah surah apa hak mengingat. Kalau mengingat surah orang panggil 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu bin nas, bacalah hak tu, tidak salah. Semaya tu tetap sah dan dikira sebagai panggil telah melakukan perkara sunat. Dan insya-Allah supaya juga kita kata khutbah tak perlu panjang-panjang, cuma lah ni mudah. Kenapa? Khutbah Jumaat ni kalau kita sebut dalam konteks di negeri kita, majlis agama dia kat upload awal-awal dah di web dia, boleh download. Tak ada kata tak khutbah tak ada. Susah apanya kau ada telefon kan?
Telefon ada, mau pecek-pecek dari pak mendownload, pakai baca situ lah. Pegang tokak kutubah tangan kiri, pegang telefon tangan kanan. Kita bukan main telefon, kita scroll-scroll, kita baca kutubah. Bimbang kenapa? Kalau tak baca kutubah, kadang-kadang kita kata pandai dah bos takat nak kutubah. Kita bimbang sekal, kalau tak aja baca takut ninggal. Kalau ninggal pakai rukun, maka tidak sah lah kutubah raya kita. Takut jadi sebagaimana yang berlaku di Selangor. Dalam kutubah Jumaat tu tinggal rukun. Antara rukun dia tinggal adalah untuk menyebut ataupun menyebut perkataan taqwa, ittaqullah. Tinggal hak tu, maka semaya tak ada semaya Jumaat tidak dikira, maka semua orang yang melaksanakan apa panggil semaya Jumaat gitu kena qada zuhur belaka. Hak tu kita bimbang. Dan sekarang lagi nak peringat juga. Dalam kita nak semaya raya ni, dia semaya raya ni kan dia pelik sikit. Antara hak peliknya semaya raya. Ada yang kedua juga hak peliknya semaya sunat gerhana, dan yang ketiga hak pelik adalah semaya mayat, semaya jenazah. Semaya jenazah ni dia tak ada sujud, tak ada gapai, pakai cacar ke tak apalah atau tak apa. Mungkin jara-jara buat, kita pun tak buat dak. Contoh kita ada semaya sunat gerhana. Semaya sunat gerhana ni dia banyak juga pelik. Dia ada dia ada rokok 2 kali contoh, atau kita pasti sentuh. Nak cerita bab raya. Semaya raya ni dalam rakaat yang pertama ni disunatkan untuk kita bertakbir sebanyak 7 kali, dan di rakaat yang kedua sunat untuk kita bertakbir sebanyak 5 kali. Makna sela-seli tadi, selain daripada kita baca Fatihah hak mula tadi, dia ada selang-seli dengan takbir. Cuma nak royak menyanyilah jadi gagal. Esok janji tu email tu dalam 13 perkara rukun semaya ni dia buat. Makna bermula dengan takbiratul ihram, dia niat sehinggalah dia bagi salam dia cukup 13. Kalau dia tak tinggal, tak langgar benda ni, maka semaya raya tadi dia kira. Cuma tak boleh pahala baca lah. Kadang-kadang mungkin dia tinggal takbir, naik tu bangun, kadang-kadang tak ingat. Tak, dia niat semaya raya dah, nak baca tu tak ingat. Mana bermula dengan iftitah terus baca Fatihah. Tak, bila masuk saja Fatihah ni, tak sunat dah untuk kita bertakbir. Takbir ni sebelum kita baca Fatihah. Jadi kalau tinggal tu tak payah buat lah. Jadi makmum di belakang tak sah mufarakah, tak sah pula habis semaya. Kalau tidak mufarakah habis semaya pakai agak-agak semaya tak sah ini. Kerana tu perkara sunat. Begitu juga di rakaat yang kedua 5 kali. Jadi abang ingat sekadar inilah perkongsian kita pada hari ini. Bukan nak tunjuk pandai dak, cuma kita nak peringat antara satu sama lain. Yang paling pentingnya dalam banyak-banyak benda kita sebut buat buat ni, kalau kita boleh buat 2-3 perkara pun cukup dah. Kenapa? Kita jangan bila-bila benda nak buat, tapi kita cuba catiklah apa dia yang kita dah buat hari ni mengikut kesempatan masa yang ada yang Allah SWT bagi kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dipertemukan, ditakdirkan oleh Allah SWT. Esok ni kita diberi peluang untuk kita nak solat hari raya dan seterusnya melaksanakan ibadat korban. Dan mudah-mudahan ibadat korban kita pada tahun ni, semua yang melaksanakan ibadat korban ni diterima oleh Allah SWT. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.